الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا ويسر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripadanya. Pada hari ini kita dihimpunkan dalam satu tempat untuk sama-sama kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberikan kelapangan untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis yang insya-Allah diberkati serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita membaca kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, yang mana Imam Ghazali namakan kitab ini sebagai Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk demi tajuk, muka surat demi muka surat, dan alhamdulillah kita telah pun sampai kepada tajuk yang ketiga, iaitu Imam Ghazali rahmatullahi alaih mengajarkan kepada kita tentang adab-adab untuk berwuduk. Adab-adab berwuduk ambil air sembahyang. Jadi tuan-tuan, kita dah pun sampai kepada muka surat yang ke-36. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lepas kita baca berkenaan dengan apa yang diberitahu oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih berkenaan doa apabila kita menyapu kepala. Kita sapu kepala, kita ada bacaan doanya. Dan kita selesai bab bacaan doa ketika mana sapu kepala. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menyebutkan kepada kita, kemudian engkau sapu kedua telingamu. Habis selesai sapu kepala, maka kita sapu telinga. Sapu telinga maknanya perkara ini adalah sunat. Dia bukan apa yang dikatakan sebagai rukun ataupun benda yang wajib kita sapu. Jadi kita sapu akan telinga luar dan juga dalam dengan air yang baru. Jadi habis kita sapu kepala, kita sapu dalam dan juga luar. Belah belakang ni luar dikira luar, dalam dikira dalam. Kan dia kena semua ni. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam Ghazali rahmatullahi alaih kata luar dan dalam dengan air yang baru. Ambil air yang baru, maknanya selesai kepala kita nak ambil telinga, jangan guna air yang mengalir daripada kepala. Ada orang dia sapu lebih, maknanya dia guna air lebih mengalir, kemudian dia ambil air yang mengalir daripada kepala, sapu telinga dia. Jadi Imam Ghazali kata ambil air yang baru, bukan air yang berbaki dari tangan selepas menyapu kepala. Sapu kepala ada lebih sikit je, dia ambil, dia sapu telinga. Ambil yang baru. Dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam dua lubang telingamu. Maka engkau sapukan bahagian luar dengan ibu jari dan bacalah olehmu ketika itu. Jadi Imam Ghazali kata masuk telunjuk ni dalam ibu jari di sebelah luar. Macam yang kita duk buat lah. Kita duk buat selalu dah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kita sapu telinga, kemudian Imam Ghazali rahmatullahi alaih kata pada ketika itu, bacalah olehmu. Habis selesai baca doa. Kan setiap anggota yang kita basuh, setiap anggota yang kita sapu, Imam Ghazali dah sedia dah doa untuk kita baca. Jadi doa untuk kita baca ini supaya kita menghayati setiap anggota yang kita basuh, setiap anggota yang kita sapu daripada anggota-anggota wuduk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah doanya? Maka doanya, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asma'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Yang bermaksud, artinya, ya Allah. Jadi tuan-tuan, setiap perkara kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak minta kepada makhluk. Kerana yang memberi ataupun yang mengambil adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudahkan urusan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dekat siapa kita nak minta? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar suatu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Jadi permintaan kita yang pertama sekali bila kita selesai sapu telinga adalah untuk kita mendengar suatu perkataan, lalu kita mengikuti apa yang kita dengar daripada perkara-perkara yang baik. Jadi satu permintaan yang cukup baik. Kerana ada orang kadang-kadang dia dengar perkataan yang baik, dia dengar benda yang bagus, dia dengar tentang Islam dan sebagainya, tetapi buat kata orang tua dulu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi tuan-tuan, zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan mereka tak dengar. Orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang munafik yang berada di bumi Madinah Al-Munawwarah, mereka ni dengar tentang Islam. Mereka ni dengar tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ni melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, melihat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi dengar sahaja, tidak mereka ikut baginda sallallahu alaihi wasallam, wal iyaz billah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita selesai membasuh telinga kita, untuk apabila kita mendengar perkara yang baik, kita dengar benda yang baik, maka kita akan lakukan perkara itu. Bukan hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Itu satu orang yang sangat-sangat rugi bila dia mendapat perkara yang baik, dia mendengar perkara yang baik, tetapi dia tak mampu untuk ikut. Ini permintaan kita yang pertama. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebut lagi, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Kemudian kita minta lagi, ya Allah. Maknanya benda daripada bawah kepada atas. Macam yang kita duk bagi tahu, daripada bawah kepada atas itu disebut sebagai ad-du'a, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau daripada atas kepada bawah, Allah bagi tahu dekat kita, itu dipanggil sebagai arahan. Arahan. Yang ni permintaan kita. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kedua adalah, perdengarkanlah akan aku akan suara pemanggil syurga di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, kita minta untuk apabila kita dipanggil ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak, kita adalah di antara manusia yang akan terpanggil untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita atas muka bumi, kita tahu kita bukanlah tera mana pun. Kita bukanlah sehebat ulama terdahulu. Kita bukanlah sehebat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang terdahulu.
Bahkan kita bukanlah sehebat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bukanlah sehebat nabi-nabi, bukanlah sehebat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, biarlah kita mendengar suara yang memanggil kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersama dengan orang yang baik-baik. Siapa orang baik-baik ni? Minan nabiyyin, daripada kalangan nabi-nabi, rasul-rasul, was-siddiqin, orang-orang yang benar, iaitu sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dan orang-orang yang membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, wasyuhada, yang mana mereka ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan syurga Allah Subhanahu wa taala, was-salihin, dan juga orang-orang yang baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam syurga kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah untuk kita mendapat jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan nabi-nabi, iaitu jalan orang-orang yang mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minta dua permintaan tadi. Kemudian sapulah tengkukmu dan baca olehmu. Tadi kita habis telinga, kita main tengkuk. Yang ni sunat sahaja. Kalau tak buat sah ke ayat sembahyang, sah tuan-tuan. Tapi kalau kita buat, dia ada nilai tambah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sapu tengkuk kita dan baca olehmu, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika min salasili wal aghlal. Yang mana maksudnya, artinya, ya Allah, merdekakanlah, bebaskanlah tengkukku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, macam yang kita tahu, tidak ada manusia yang lari daripada ujian Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada manusia itu selamat ataupun bebas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, ataupun berjaya akan ujian itu, ataupun mereka ini tidak berjaya dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, setiap manusia ada ujian, dan ujian setiap manusia tidak sama. Terkadang orang ni dia tengok ujian kawan dia, dia rasa macam ujian tu ringan. Tapi bagi orang yang menghadapi ujian itu adalah perkara yang cukup besar. Sebab itu setiap manusia ujian yang berbeza, dan masing-masing dengan ujian masing-masing. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita memandang rendah dengan setiap ujian yang Allah Azza wa Jalla kenakan kepada sahabat kita. Kadang-kadang ada orang dia kena sakit gigi. Kita tengok sakit gigi ya pun kan dengar macam kecil, macam benda tu tak ada apa. Sedangkan ujian sakit itu hanya orang yang kena sahaja yang tahu. Jadi tuan-tuan, setiap manusia ujian tak sama. Ada orang yang kena sakit kepala, dia tak kisah. Ada orang yang sakit kepala, dia tak mampu untuk hadapi ujian itu. Ada orang yang kena sakit gigi, dia tak ada masalah dengan sakit gigi. Ada orang yang kena sakit gigi tapi dia tak tahan dengan ujian itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah manusia yang mampu menerima ujian Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjaya dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta, apabila kita membasuh tengkuk, apabila kita menyapu tengkuk kita, untuk Allah Subhanahu wa taala merdekakan tengkuk kita ini daripada, maknanya tengkuk diri kita lah. Kalau tak ada tengkuk ni, tak ada lah badan ni. Kan ada manusia tak ada tengkuk? Tak ada kan, mesti ada tengkuk. Jadi tuan-tuan, itu ibarat orang yang ada tengkuk, maknanya dia macam seluruh badan. Maknanya kita minta untuk Allah Subhanahu wa taala selesaikan kita daripada azab api neraka. Maknanya kita tak mau masuk ke dalam api neraka. Nak rasa sedikit pun, kalau boleh kita jangan. Jangan ada manusia yang kata, tak apalah, aku ni jahat, teruk ni,
buat maksiat ni tak tahu dah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa dah kalau Allah nak masukkan aku dalam api neraka. Nanti selesai dalam api neraka sebab aku ada iman, maka aku akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jangan bercita-cita macam tu. Walaupun memang ada macam tu manusia yang melakukan kesalahan, yang dia tak bertaubat, dia akan masuk ke dalam api neraka, kemudian dia dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan bercita-cita, walaupun kita ni tidaklah hebat mana melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cita-cita tu kalau boleh tak mau. Kalau boleh aku ni nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kemudian setelah daripada tengkuk, maka apa yang diberitahu oleh Imam Ghazali, kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi dengan kaki kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada kedua buku lalih. Habis tengkuk kemudian basuh kaki. Kaki bermula daripada ibu jari sampailah kepada buku lali. Tapi kita selalu lebihkan sedikit, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Dan dia bagi tahu lagi, dan diselatilah celah-celah jari kakimu dengan kelingking tanganmu yang kiri. Jadi engkau mulakan yang demikian itu dengan menyelati kelingking kakimu yang kanan, sehingga engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri. Jadi kaki kita, kaki belah kanan, kita mula belah kanan, ni kaki. Maknanya kita basuh daripada depan ni sampai buku lali, atas sikit daripada buku lali. Jadi macam mana yang diberitahu oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih, maknanya ni kaki kita, kita selat kaki kita, kaki yang kiri diselati dengan kelingking jari, kelingking belah kiri. Maknanya ni kaki kita mula daripada jari anak masuk macam tu. Daripada belah ni, kemudian yang ni, kemudian yang ni, kemudian yang ni. Setelah kita basuh, kan kita duk jurui hayak ni, jurui. Habis jurui hayak tu, jangan habis lagi. Imam Ghazali kata kalau boleh kamu selat. Maknanya kalau janggut kita buat macam tu. Kalau janggut yang tebal. Yang ni kita gunakan kelingking kanan, kelingking kiri untuk jari, untuk kaki yang kanan, dan juga kelingking yang kanan untuk kaki yang kiri. Jadi dia macam ni, kita selat macam tu. Habis yang ni 3 kali kita selat pula belah ni, ambil yang kanan, tak belah kiri. 3 kali. 3 kali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu di sebelah bawah dan baca oleh ketika membasuh kakimu yang kanan. Bila kita masuk belah kanan, habis kita duk buat ni, kita basuh belah kanan, kita sapu, kemudian habis itu kita baca, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma thabbit qadamayya 'ala as-siratil mustaqim ma'a aqdami 'ibadika as-salihin. Kita baca doa bila belah kanan tu, habis kita selat, habis kita sapu, kita basuh semua dah kaki kanan, maka bacalah doa. Doa yang diajarkan kepada kita oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih, iaitu ya Allah, yang bermaksud tetapkanlah kedua kakiku di atas titian sirat. Titi yang Allah Subhanahu wa taala, jambatan yang Allah akan bina untuk manusia melepasi neraka Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang soleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih, yang mana disebut di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa sallallahu alaihi wasallam satu hari nanti, bila hari kiamat, baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu di dalam hadis itu bahawa
nanti jambatan akan dijatuhkan di atas neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bawah ni neraka, Allah akan letak jambatan. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu gambaran yang Nabi SAW bagi supaya mudah untuk kita faham. Jadi neraka dekat bawah ni dia letak, Allah akan letak titi di atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha. Jadi Nabi SAW bagi tahu, dia kata aku dan umat aku, Nabi dan juga umat baginda SAW adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terawal yang akan melintasi titian tadi. Walaupun kita tengok Nabi adalah Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patutnya Nabi ni yang terakhir. Kan dia pemailah yang terakhir, patutnya mereka lah yang terakhir, tapi tidak. Nabi dan umat baginda SAW adalah umat yang terawal untuk menyeberangi titian yang disediakan di atas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bagi tahu gambaran tu. Nabi kata wala yatakallam yauma iz. Pada hari itu tak ada siapa pun yang akan bersuara. Nak cakap satu patah pun tak berani. Sebab apa? Sebab duk nampak api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang berani bersuara, tidak ada satu orang pun yang bercakap kecuali Rasul. Rasul sahaja yang akan bunyi suara, yang akan ada suara, yang akan bercakap. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka akan kata ketika mana mereka menyeberangi titian itu, Nabi SAW bagi tahu dekat kita di hujung hadis ini bahawa hanya Nabi dan Rasul sahaja yang akan berbicara, yang akan bunyi suara, yang akan bercakap, dan mereka tak buat, tak cakap benda-benda yang lain kecuali mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma sallim sallim. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah keselamatan kepada kami, berilah keselamatan kepada kami. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana ramai orang yang akan jatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala ketika mana melalui jambatan ataupun titian sirat. Dan juga kita juga digambarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ada manusia yang sangat laju menyeberangi seperti kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti berlari, ada yang pelbagai macam-macam yang boleh dilihat ketika mana menyeberangi titian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Ghazali rahmatullahi alaih bagi tahu kepada kita, bila mana kita membasuh kaki di sebelah kanan, maka kita mintalah doa untuk kita bersama, kaki kita ni bersama dengan kaki orang-orang yang salihin, orang-orang yang salih, yang akan diberikan syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kaki kanan. Kemudian kaki kiri tuan-tuan, dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kiri. Kaki kiri ni kaki kiri, kita dah selat dengan tangan kanan, kelingking kanan 1, 2, 3, 4. Selepas tu kita basuh semua sampai bawah. Habis sampai bawah kita baca Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadamayya 'ala as-sirat fin nar yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Jadi yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala ketika aku melalui di atas titian sirat, di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang yang munafik dan juga yang musyrik, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kamu kufur secara terang-terangan ataupun kamu kufur secara sembunyi-sembunyi.
secara terang orang-orang musyrikin, maknanya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sembunyi mereka adalah golongan munafik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Imam Ghazali bagi tahu, Imam Ghazali habaq dalam doa ini tuan-tuan, bahawa yang akan masuk ke dalam api neraka dia aulakan orang munafik, kerana orang munafik ini cukup bahaya, cukup dahsyat. Dia menzahirkan Islam, tetapi dalam masa yang sama dia adalah orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk bersama dengan orang yang beriman, tetapi mereka adalah musuh dalam selimut, api dalam sekam. Yang ni cukup bahaya. Dan kalau kita tengok dekat bumi Makkah Al-Mukarramah, tak ada lagi orang munafik. Yang ada adalah orang yang beriman dan juga orang musyrikin. Maknanya tak beriman terus. Tetapi setelah Nabi SAW datang dekat bumi Madinah Al-Munawwarah, maka ketika itu barulah ada golongan munafik. Kerana mereka tak mampu untuk mencabar baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka marah, mereka tak boleh nak buat apa. Nabi semakin kuat, umat Islam semakin kuat, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berpura-pura untuk beriman. Dalam masa yang sama mereka buat perkara yang tidak baik kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita minta untuk kita tak mau tergelincir seperti tergelincirnya kaki golongan-golongan munafikin dan golongan-golongan musyrikin. Kemudian, dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke pertengahan betismu, dan hendaklah engkau memastikan bahawa semua anggota wudukmu itu engkau basuh atau engkau basuh 3 kali. Engkau basuh atau engkau sapu 3 kali. Jadi anggota yang basuh, maka kamu basuh 3 kali. Anggota yang sapu, maka kamu sapu 3 kali. 3 kali apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. 1 kali boleh ke ustaz? 1 kali pun ada riwayat yang disebutkan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. 2 kali pun ada disebut di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi basuh ataupun sapu 1 kali. Sekali maknanya sekali. Ada yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata tawadda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi kalau berwuduk, maka Nabi basuh ataupun Nabi sapu sekali-sekali. Maknanya muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kan, kaki sekali. Nabi basuh sekali-sekali. Dan juga ada riwayat dalam Imam Bukhari, hadis yang sahih, bahawa daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratain. Nabi berwuduk dengan Nabi basuh ataupun Nabi sapu 2 kali. Dua muka 2 kali, tangan 2 kali, 2 kali setiap anggota wuduk. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling masyhur apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Uthman kata, ala urikum wudu'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, adakah nak aku tunjuk dekat hampa macam mana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tunjuk dekat orang yang datang setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tabi'in ni. Zaman tu Nabi dah tak ada dah. Jadi Sayyidina Uthman bagi tahu dekat tabi'in ataupun orang-orang yang selepas daripada mereka yang hidup sezaman dengan Sayyidina Uthman, hampa nak tengok tak ataupun nak tak aku tunjuk cara bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Walaupun nampak macam kecil kan, tapi sahabat yang besar ni dia mampu untuk tunjukkan perkara ini. Jadi ini yang diasaskan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maknanya dia kena tunjuk. Kalau nak ajak budak-budak untuk berwuduk pun dia kena ada praktikal. Setakat teori sahaja dia tak jadi. Sahabat kalau membaca Al-Quran pun musyafahatan. Maknanya kita duduk depan dengan guru.
Guru nanti dia akan tengok kita baca betul tak. Kan? Tutup mulut tak? Buka mulut tak? Yang tutup mulut kena tutup ke? Dia buka ataupun ditutup? Jadi guru tu yang akan tengok dan dia akan perbetul. Macam tu juga wuduk. Kalau kita nak ajak budak-budak, bukan sekadar teori sahaja. Dalam teori, dalam buku banyak kita dah baca, okey basuh muka macam mana, macam ni basuh muka. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia tak boleh nak tasawur, dia tak boleh nak bayangkan macam mana. Jadi bila kita tunjuk, benda tu lebih mudah. Kita tunjuk, ambil air sembahyang, basuh macam mana muka, daripada mana ke mana, daripada mana ke mana, daripada sini ke sini. Kita bagi tahu, oh muka dia kawasan sini, tangan kawasan dia sini, kepala kawasan dia sini. Jadi gambaran itu lebih jelas dan juga lebih mudah untuk difahami. Kadang-kadang teori mungkin budak boleh faham, tapi praktikalnya mungkin agak susah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Uthman dia kata, "Hangpa nak dak aku tunjuk dekat hangpa?" Sayyidina Uthman yang tunjuk, salah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Summa, dalam hadis tu dia kata, "Tawaddaa thalathan thalatha." Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Maknanya hadis yang sahih ni dalam hukum hakam orang tak boleh pertikai. Orang tak boleh pertikai. Maknanya orang kata boleh pakai ke ni? Tak boleh pakai ke? Hadis sahih kita boleh pakai. Yang tak boleh hadis maudhu'. Hadis maudhu' kena jaga-jaga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Uthman ditunjuk bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk, maka dia pun membasuh 3 kali setiap anggota, dan dia menyapu 3 kali setiap anggota. Jadi yang ni yang masyhur di kalangan kita. Kita ambil wuduk 3 kali, itulah yang terbaiknya. Kita buat seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, apabila engkau telah selesai daripada berwuduk, maka angkatlah penglihatanmu ke langit dan baca olehmu. Ni bukan wajib. Maknanya habis ambil wuduk kita duk rasa macam wajib nak kena angkat kepala tengok langit. Tak. Tengok langit ini simbolik kepada pengharapan. Maknanya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada orang dia dalam masalah, dia tengok langit. Tengok langit maknanya dia harap kalau boleh selesaikan masalah ini, ya Allah. Kadang-kadang dia doa, dia angkat tangan. Kan ada satu orang lelaki, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia angkat tangan menghala ke atas langit. Itu di antara perkara yang kita sebut sebagai pengharapan. Maknanya kita berdoa dalam masa yang sama kita mengharap akan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat dan kita baca doa yang diajarkan kepada kita, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang bermaksud, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu, dan tidak ada syirik baginya. Maknanya benda ni, bentuk syirik ni satu bentuk zalim yang paling tinggi. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengaku bahawa Allah itu adalah Khalik, dan juga dia tidak takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa ataupun benda yang kezaliman yang paling tinggi. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nabi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia kafatan, semuanya yang ada setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana konteks Nabi dan juga Rasul yang terdahulu sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya diutuskan kepada kaum mereka sahaja. Nabi hanya kepada kaumnya, Rasul hanya kepada kaumnya. Berbeza dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi diutuskan kepada sekalian alam,
Semua manusia wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga wajib beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan nabi adalah rasul yang terakhir. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia nabi, dia rasul, tak payah duk terima, tak payah duk percaya. Sebab apa? Sebab kalau kita baca dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang asyratis saah, tentang hari kiamat, bahawa Dajjal, ada pendapat ulama yang berkata bahawa Dajjal nanti bila dia keluar, bila dia dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, benda pertama yang dia akan buat, dia akan melakukan perkara yang orang-orang soleh buat. Dia akan buat benda yang orang-orang baik buat. Selepas daripada tu, dia akan mengaku menjadi rasul. Dia akan mengaku jadi nabi. Dia akan kata dia adalah nabi dan dia adalah rasul. Setelah habis dua benda ni, baru dia akan mengaku menjadi Tuhan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tuan-tuan baca dalam kitab akhir zaman, setelah dia mengaku jadi Tuhan, barulah mata sebelah kanannya akan rosak. Maknanya mata dia akan jadi buta dan akan ditulis dekat dahi dia dengan perkataan kafir. Ada ulama yang kata setelah dia dilepaskan pun dia memang dah buta mata dia. Ada pendapat ulama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan boleh baca dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang akhir zaman. Jadi tuan-tuan, kemudian subhanak, maha suci engkau wahai Tuhan, dan disertai dengan segala pujian bagimu. Jadi tuan-tuan, kita puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitab-kitab yang terdahulu, mereka menggariskan bahawa puji-pujian ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Ini pujian. Maknanya Allah, qadim tu Allah lah. Allah puji dirinya sendiri. Allah puji dirinya sendiri. Yang ni tidak ada masalah lah, kerana segala pujian layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni yang pertama, qadim bagi qadim. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji qadim bagi hadis. Allah puji akan hamba-Nya. Allah puji orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji kepada manusia-manusia yang baik dan sebagainya di dalam Al-Quranul Karim. Maka itu selayaknya kepada mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Layak kerana Allah yang puji akan hamba-Nya. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji hadis bagi qadim. Manusia puji Allah. Jadi benda tu memang layaklah Allah dipuji oleh manusia. Dan yang terakhir, puji hadis bagi hadis. Manusia puji manusia. Maknanya makhluk puji makhluk. Kena tengok daripada dua sudut. Satu, orang yang memuji, dan yang kedua, orang yang dipuji. Kena tengok kedua-duanya. Maknanya kita nak puji orang, kita kena koreksi diri kita. Maknanya manusia yang nak puji orang lain, dia kena puji dengan pujian yang tidak terlampau. Tidak melampau-lampau. Ini sangat-sangat bahaya. Kerana apa? Kerana bila dia puji terlalu berlebihan, takut dia terlajak. Jadi kena tengok diri kita yang memuji. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudut yang kedua, orang yang dipuji. Kita yang kena puji ni, orang puji kita kena rasa setiap apa yang dipuji oleh manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kita ini kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puji-pujian yang sepatutnya. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaik, faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku telah berbuat kesalahan dan aku bertaubat kepadamu, maka ampunilah daku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menerima taubat,
hamba-Mu dan Engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Jadi Allahumma ja'alni minat tawwabin, macam yang kita duk baca selalu, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin, waj'alni sabura syakura, waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Itulah doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali kepada kita ketika mana kita selesai berwuduk. Selesai habis wuduk, maka kita bacalah doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selesai kita daripada mula kita niat sampailah habis kita baca doa setelah mana kita selesai berwuduk. Jadi selepas daripada ni insya-Allah kita akan tengok lagi apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahmatullahi alaih dengan sambungan kepada wuduk, iaitu perkara-perkara yang perlu kita tinggal ketika mana kita berwuduk. Masa duk wuduk ni ada benda yang perlu kita tinggal. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang akan disebutkan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kita akan masuk tajuk yang keempat, iaitu adab-adab mandi. Jadi untuk hari ini saya rasa sekadar ini perkongsian kita, moga-moga ada manfaatnya kepada saya dan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan yang berbahagia sekalian. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.